Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi seperti yang dijadualkan. Kita memperbanyakkan puji dan pujian kita kepada Allah di atas keizinan dari Allah, di atas rahmat Allah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membincangkan tentang pembukaan dan penutupan bagi suratul Maidah dan surah Al-An'am. Surah Al-Maidah merupakan surah yang kelima di dalam Al-Quranul Karim, manakala surah Al-An'am surah yang keenam susunannya di dalam Al-Quran. Suratul Al-Maidah merupakan surah Madaniyah, manakala surah Al-An'am merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Maidah surah yang berada pada 2 juzuk. Kalau kita baca suratul Al-Maidah, yang surah Al-Maidah ini dia mengandungi 120 ayat, ia berada pada 2 juzuk. Ayat 1 sampai ayat nombor 81 berada pada juzuk yang ke-6. Manakala ayat 8, ayat yang selanjutnya, iaitu berada pada juzuk yang ke-7. Dia ada mewakili 2 juzuk. Jadi kita bukan hendak membincangkan tentang juzuk kerana penerangan tentang suratul Maidah secara keseluruhan, kedudukannya di dalam juzuk, kesinambungannya bagi juzuk-juzuk yang sebelum ini, tuan-tuan dan puan digalakkan melihat rakaman sinopsis 30 juzuk di YouTube yang pernah kita jalankan pada Ramadan pada tahun lalu. Jadi kita terus kepada perbincangan di sebalik pembuka dan penutup 114 surah, suratul Al-Maidah salah satu darinya. Kita mulakan dengan tujuan suratul Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini tujuannya adalah untuk Allah nak mengajar kepada kita supaya kita menunaikan segala janji, sama ada janji kita sesama manusia, begitu juga janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau janji kita dengan manusia, kita sedia maklum tentang janji. Tetapi dengan Allah, apa maksud janji kita dengan Allah? Janji kita dengan Allah, janji yang paling besar janjinya
adalah tidak mensyirikkan Allah. Itu janji yang paling besar. Janji-janji kita yang lain kepada Allah adalah untuk taat segala perintah Allah. Janji kita kepada Allah adalah untuk kita meninggalkan, menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dengan janji kita kepada Allah. Kita yang berpuasa, kan, bangun sahur, kita menahan lapar dan dahaga, tidak bersubuh di siang hari, kita menjaga mulut kita, pandangan mata kita, semua itu sebenarnya dalam proses kita menunaikan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita berjanji kepada Allah? Sebab kita ini adalah hamba Allah. Kita kan dah belajar dekat Al-Fatihah. Kita kan dah kenal Allah. Allah tu siapa kepada kita? Jadi inilah kewajipan yang berikutnya yang Allah terangkan dekat surah Al-Ma'idah. Kalau dekat Al-Fatihah, kita disebut secara umum. Kewajipan kita kepada Allah adalah beribadat hanya kepada Allah. Apa contoh-contoh bentuk ibadat itu diterangkan di dalam suratul Al-Ma'idah. Jadi, kalau nak tahu maklumat lanjut, penerangan lanjut tentang suratul Ma'idah, kita kena tengok balik video rakaman sinopsis 30 juzuk. Kerana dalam pengisian ini, kita hanya membincangkan tentang pembuka dan penutup. Jadi untuk tahu lebih lanjut, nak tahu janji-janji itu, janji apa perintah Allah, apa larangan Allah, kena tengok kepada sinopsis. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya imbaulah kembali supaya kita dapat kukuhkan tujuan suratul Ma'idah. Kan? Mungkin ada di kalangan kita, dia dah sampai dah hari ni tadarus dia, mungkin dia baca sendiri, dia sampai dah juzuk 6 hari ni. Dan nanti dia masuk juzuk 7. Apabila dia masuk dia juzuk 6 ni, dia masuk dia suratul Ma'idah ni, dia akan teringat tentang janji-janji. Jadi tulis dekat Quran tu. Tulis dekat Quran tu, suratul Ma'idah, janji-janji yang perlu ditepati. Jadi kita ingat maklumat tersebut. Waktu kita baca dekat suratul Nisa, kita tulis tajuk dia, mengambil berat tentang keadaan manusia terutama golongan lemah. Okay, waktu baca dekat Ali Imran, tulis tajuk dia. Jadi apabila kita baca Quran, kita dapat Quran tu membimbing kita. Oh, inilah Al-Quran. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Okey. Kalau tuan-tuan masih ingat, dekat suratul Ma'idah ni adalah surah yang paling banyak memanggil manusia dengan panggilan wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ada 16 kali di dalam Al-Quran diulang perkataan dalam suratul Ma'idah. Kalau keseluruhan ada 88 kali. Tapi yang paling banyak diulang dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. 16 kali Allah sebut di dalam suratul Al-Ma'idah. Dah tuan-tuan, boleh faham kan? Okay, nanti tengok balik nota pada juzuk yang ke-6. Baik. Kita mulakan dengan sudut yang pertama, pembukaan suratul Al-Ma'idah. Dalam suratul Ma'idah ni kita hanya bincang satu sudut sahaja. Tapi perbincangannya panjang. Okey. Pembukaan suratul Al-Ma'idah ini, Allah menyebutkan tentang janji yang perlu kita tunaikan. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala
menyebutkan janji yang perlu kita tunaikan, antaranya berkaitan dengan makan minum kita. Okay. Mula-mula pembukaan suratul Maidah ni kita ambil 5 ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat 5 Allah menyebut tentang perintah untuk tunaikan janji. Tadi kita dah sebut dah, janji itu antara siapa dengan siapa. Yang paling utama antara kita dengan Allah. Kemudian dalam masa yang sama Allah memperincikan antara janji yang perlu dipenuhi adalah tentang makanan. Kenapa Allah nak tekankan tentang makanan? Okey, nama surah itu pun dah jelaskan tentang makanan. Betul tak? Al-Maidah. Jadi, tuan-tuan dan puan, siapa yang pernah mengikuti pembelajaran tentang nama dan tema-tema surah, tuan-tuan dah jelas dah tentang Al-Maidah. Jadi suratul Maidah, surah hidangan. Okey. Oleh kerana itu, dalam pembukaan dia Allah dah mulakan dah dengan bab hidangan. Kalau hidang apa? Tentulah makanan. Jadi kita nampak ketepatan bagaimana Allah sebut tentang makanan. Kenapa dengan makanan? Kerana makanan-makanan ini merupakan aktiviti harian kita. Kita nak hidup, kita perlu makan. Tapi bukan boleh melantak macam tu je makan. Tak boleh. Bukan ikut sedap. Bukan ikut sedap mata memandang. Tidak. Dia ada beberapa garis panduan yang perlu diikuti. Itu juga termasuk dalam janji kita kepada Allah. Apa kaitan dengan tugas kita sebagai khalifah Allah dekat Al-Baqarah? Apa kaitan makanan ni dengan kita beribadat kepada Allah dalam surah Al-Fatihah? Sebab itu, ibadat ni kita dah sebut pada siri yang pertama dulu. Perkataan ibadah jangan kecikkan hanya pada solat, hanya pada puasa, tidak. Perkataan ibadah merujuk kepada apa saja yang kita buat, yang kita cakap, yang kita tengok, yang kita dengar, yang Allah suka dan Allah redha. Antaranya bab makan. Jadi pada memakan sesuatu itu boleh jadi ibadah. Masya Allah. Berapa kali makan? Kalau Ramadan ni sikit pasal makan lah. Tapi tak apa, bagus sebut tentang makan. Kan? Ada kaitan dia dalam perkara ni. Okey, jadi kita tengok ayat dia ya. Okey, ayat dia. Okey, ayat yang kata perintah tunai janji itu kita akan jumpa pada ayat pertama. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Kita akan jumpa dekat sini. Allah kata, wahai orang yang beriman, tunaikanlah janji. Okey. Ini tentang tunai janji. Lepas tu, Allah sebut di antara perkara yang manusia kena laksanakan dalam bab janji-janjinya, antaranya dalam bab makanan yang halal, iaitu dari sudut binatang ternakan. Uhillat lakum bahimatul al'am. Bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Okey, kita buka lagi, teruskan dengan ayat nombor 3. Saya tak bawa keseluruhan ayat. Lepas tu saya duduk dot tu, maksudnya ayat dia panjang, tapi kita ambil ayat dekat sini. Kita jumpa dekat sini Allah sebut tentang apa yang kita tak boleh makan. Jadi Allah kata, dihalalkan bagi kamu binatang ternakan. Kalau kita baca macam, semua binatang ternakan halal lah. Boleh makan ke? Kalau kita tengok di sini, bolehlah. Tetapi, waktu kita baca ayat 3,
Allah menerangkan dengan lebih lanjut apa yang kamu tak boleh makan daripada binatang ternakan itu. Maka Allah pun menerangkan. Okey, Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita terus pergi kepada terjemahannya. Okey, untuk kita jimatkan waktu kita. Jadi Allah mengatakan diharamkan kepada kamu memakan apa? Maitatu, makan bangkai. Makan apa yang kamu tak boleh? Makan darah, iaitu darah yang mengalir. Kamu tak boleh makan khinzir, dan kamu tak boleh makan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Kamu tak boleh makan binatang-binatang yang mati tercekik. Binatang yang mati dipukul, wal mauqudah. Binatang yang wal mutaraddiyah, yang mati kerana jatuh di tempat yang tinggi. Wan natihah, binatang yang mati ditanduk, ataupun binatang yang dimakan oleh binatang buas, kecuali semua-semua tadi ni kamu sempat sembelih dia. Dan Allah kata tak boleh juga makan sembelihan yang disembelih atas nama berhala. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 4 pada pembukaan suratul Maidah, Allah sebut lagi tentang makanan. Allah kata, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza uhilla lahum, apakah dihalalkan bagi mereka? Maka jawab kepada mereka, yang dihalalkan kepada mereka ini adalah yang baik-baik dan apa yang ditangkap oleh binatang buruan. Jadi kalau kita baca suratul Maidah kan, surah cerita tentang janji dan ada kaitan dengan bab makanan. Okay. Jadi kesimpulan dia dekat pembukaan ni, antara janji kita perlu buat kepada Allah adalah mencari, memakan makanan-makanan yang halal. Yang halal bukan hanya pada melihat dia babi ke dia tak babi. Bukan. Tetapi melihat dari sudut sembelihannya itu, adakah disembelih atau tidak disembelih bagi binatang-binatang ternakan. Kalau tuan-tuan masih ingat, suratul Maidah ni ada hampir 10 ayat yang Allah sebut tentang makanan saja. Hampir 10 ayat yang Allah menyebut tentang isu makanan. Kenapa banyak sangat ayat cerita tentang makanan dalam suratul Maidah? Bertepatan dengan nama surah itu adalah surah hidangan. Okay. Kenapa sampai nak sebut tentang makanan? Tadi kita dah sebut bahawa mencari makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram, termasuk di dalam bab apa? Di dalam bab janji. Di dalam bab janji. Dalam erti kata lain, suratul Maidah adalah surah yang menyebutkan tentang kewajipan. Ada perintah daripada Allah. Kata para ulama seperti Al-Imam Qurtubi kata, hampir ada 18 kewajipan. Kalau tuan-tuan nak tahu apa kewajiban wajib kita buat, perintah Allah yang perlu dibuat, ada lebih kurang dalam 19 kewajipan. Salah satu kewajipan yang kita perlu buat dalam suratul Maidah adalah tentang bab makanan yang kita sebutkan tadi. Jadi, kewajipan itulah yang dikatakan sebagai awfu bil uqud,
dia termasuk dalam janji-janji yang kita perlu tunaikan kepada Allah. Kemudian kita tengok kepada penutup. Penutup bagi surah Al-Ma'idah ini, Allah mengulang kembali tentang tema janji yang Allah sebut awal-awal suratul Al-Ma'idah. Kan? Mula-mula ayat pertama waktu kita baca juzuk 6 suratul Ma'idah, Allah ungkitkan kita, ingatkan kita tentang janji kan, tentang bab makanan. Jadi kita yang belajar surah ni pun, kita pun buat senarai semak. Aku makan tak makanan yang halal? Aku makan tak makanan ni? Aku terlibat tak? Okay, lepas tu kita baca surah Al-Ma'idah dah dekat ayat-ayat yang hujung dah. Dekat-dekat ayat kita ambil lah 112 sampailah 120. Kita akan jumpa Allah ulang. Allah bawa kepada kita sekali lagi tentang janji. Dan Allah cerita tentang hidangan yang turun dari langit, iaitu makanan daripada langit. Kenapa Allah susun macam tu? Mula-mula macam kita kan, contoh kan, kita ambil contoh mudah, kita ada guna teknik ini, teknik mengulang kembali. Macam kita nak hantar anak ke asrama kan, contoh. Mula-mula keluar rumah kita dah ingatkan, kita dah kata dah mula-mula, solat nak, contoh. Kau jangan lupa, nanti kat dekat asrama tu nanti, jangan lupa solat, dah bawa ke telekong kau, dah bawa ke patang solat, contoh. Lepas tu kita dah balik, dah nak balik, kita ulang balik. Ingat balik, jangan lupa pesan mak tu, jangan lupa. Contoh. Jadi Al-Quran ni kan diturunkan sebagai peringatan, al-zikr. Jadi cara nak mengingat, jangan bagi manusia lupa, maka Allah ulang balik perkara yang sama pada penutupan surah seperti suratul Ma'idah. Cuma ada bezanya, cuma cara Allah ungkitkan, Allah ingatkan pasal janji tu menggunakan pendekatan yang lain. Allah menggunakan pendekatan membawa cerita orang-orang yang terdahulu di zaman Nabi Isa alaihi salam, yang mereka pernah Allah bagi makanan dan Allah minta mereka tunai janji. Okay, ini ada pada penutupan suratul Al-Ma'idah. Kenapa kita perlu tahu cerita tu? Kenapa? Pertama, kerana cerita makanan dari langit itulah menjadi kepada sumber nama surah tu Al-Ma'idah. Itu nombor satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita contoh apa balasan yang Allah akan bagi kalau kau tak tunai janji. Sebenarnya berjanji dengan Allah tu bukan kita je yang kena tunaikan janji kita dengan Allah, bukan umat Muhammad saja, tak. Tetapi sejak daripada Adam dulu. Sejak daripada Adam dulu, turun daripada syurga, duduk dekat bumi sebagai khalifah tu, sudah perlu menunaikan janji. Sebab itu dalam surah Al-Ma'idah ada kisah tentang dua anak Adam. Okey, jelas tuan-puan. Kenapa kita perlu tahu dekat penutup ni? Kerana dekat penutupan ni Allah ada sebut siapa-siapa langgar janji, jaga korang. Sebab dekat pembukaan kita dah rasa, aku kena tunai janji. Tapi nak kuatkan lagi, tak cukup dengan perintah, tetapi perlu diselangi dengan menyebutkan punishment dia, menyebutkan ancaman dia. Kalau tidak tunai janji, apa jadi?
Sebab itu Allah Ta'ala cerita tentang apakah hukuman balasan bagi siapa yang tidak mau menunaikan janji. Jadi kita pun kena bacalah ayat tu. Tapi bukan sekadar tu. Kita juga akan jumpa Allah sebut siapa yang tunai janji dapat apa. Ada pada penutupan suratul Maidah. Jadi tuan-tuan nampak tak hubung kait pada pembuka dan penutup. Jadi seolah-olah macam kita faham 120 ayat suratul Maidah, betul tak? Kalau nak baca satu-satu belajar, tak dan ni. Kan kita tak sempat lah. Tapi dekat Ramadan kita nak kejar tadaruskan, nak kejar banyak, nak habiskan ayat, maka kita ambil slot ni sikit dalam 1 jam untuk kita dapat ringkasan je. Terus pergi kepada intisari, baca suratul Maidah. Jadi apabila kita baca surah Maidah ni, kita baca dia dalam keadaan kita duduk ambil perhatian. Apa janji aku kena buat ni? Apa janji aku dah tunai ke belum? Janji aku kena. Dia akan bawa kita diri macam tu. Sampai kepada penutup surah Maidah, kita macam, aku ni kalau aku tak tunai janji ni, apa dia? Tapi kalau aku tunai janji, apa aku dapat? Maka dekat penutup dia. Sebab tu modul ni sangat penting. Boleh membantu kita untuk kita faham surah-surah di dalam Al-Quran. Okey. Jadi untuk kisah ni, saya tak dapat nak perincikan dengan panjang lebar. Sebab apa? Sebab yang pertama, kisah Al-Hawariyun, pengikut setia Nabi Allah Isa ini, sebenarnya telah kita ceritakan pada modul belajar nama dan tema surah. Tapi tak apa. Kita sebut secara ringkas saja ya. Okey, begini. Kisah Al-Hawariyun ni, Al-Hawariyun istilah bagi pengikut Nabi Allah Isa. Okey, Al-Hawariyun ni, mereka ini ayat 111, saya tak letaklah pada penutup ni, tapi boleh letaklah pada ayat 111, tapi saya ambil terus tentang makanan tu, berarti saya letak 112. Okey, Al-Hawariyun ni, mereka telah mengaku beriman kepada Allah. Okey. Kemudian, mereka sebut nak minta hidangan. Kat sini. Mereka minta Al-Ma'idah. Mereka nak minta hidangan turun dari langit. Itulah yang jadi nama surah tu. Al-Ma'idah. Okey. Mereka minta hidangan dari langit ni ada 4 sebab. Ada 4 justifikasi. 4 sebab tu, kita tengok dekat nota tu ada. Ini sebab-sebab dia. Sebab 1, sebab 2, sebab 3 dan sebab 4. Okey, kita baca 4 sebab ni. Kenapa pengikut setia Nabi Isa ni mereka minta nak tengok depan mata mereka hidangan turun dari langit? Nabi Allah Isa pun berdoalah kepada Allah. Nabi Allah Isa doa kepada Allah supaya Allah turunkan hidangan dari langit pada ayat 114. Kalau jumpa A tu maksudnya ayat ayat. Sebelum Allah Ta'ala tunaikan doa Nabi Allah Isa supaya hidangan turun dari langit, Allah minta kepada pengikut setia Nabi Allah Isa itu untuk berjanji kekal dalam beriman. Nampak tak? Dekat sinilah adanya janji yang perlu dipenuhi. Janji antara siapa dengan siapa? Antara pengikut setia Nabi Allah Isa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji setia apa? Untuk beriman kepada Allah, tidak syirikkan Allah, beriman kepada Nabi Isa. Itu janji Allah. Okay, ya Allah minta kepada golongan Al-Hawariyun. Okay, kita dah jumpa janji. Tetapi pada yang Allah minta janji ni, ada benda yang besar yang perlu kita lihat. Jadi, tuan-tuan boleh baca ayat tu satu persatu, tuan-puan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Memang saya tak sempat untuk kita ulas daripada ayat 111 sampailah ayat nombor 115.
Tapi kalau kita baca tu insya-Allah boleh faham. Kita nak tengok pada yang paling penting adalah ayat nombor 115. Jadi kalau kita tengok dekat ayat ni bermula 112 tu, kita akan jumpalah perkataan Al-Hawariyun. Dalam Quran, kalau jumpa Al-Hawariyun, semua merujuk kepada pengikut setia Nabi Allah Isa. Mereka minta apa? Mereka minta ma'idatam minas sama. Mereka minta ma'idah. Ada perkataan ma'idah. Inilah yang menjadi kepada sumber kepada nama surah, iaitu Ma'idah. Okay, kita boleh baca bermula daripada ayat nombor 112. Lepas tu boleh baca ayat nombor 113 campur dengan 114. Okay, ayat nombor 113 ni kita akan jumpa 4 sebab. Okay. Kemudian Nabi Allah Isa doa pada ayat nombor 114. Ya, Nabi Isa doa apa kepada Allah? Dia kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, sudilah engkau turunkan kepada kami satu hidangan dari langit. Okay, Nabi Isa minta. Tapi sebelum Allah turunkan, kita tengok ayat 115. Ini ayat yang menyebut tentang janji yang Allah minta dan apa balasan kalau tidak menunaikan janji. Allah Ta'ala berfirman, Qala Allah Ta'ala berfirman, Inni munazziluha alaikum. Allah kata, sesungguhnya aku pasti akan turunkan hidangan itu kepada kamu. Allah kata, ya, pasti Allah turunkan hidangan dari langit untuk kamu. Tetapi Allah minta janji. Allah kata apa? فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ. Allah kata, maka sesiapa yang kufur antara kamu selepas ini. Maksudnya Allah meminta perjanjian. Kamu kena janji. Kamu tidak akan menjadi kufur selepas hidangan ini turun. Nampak tak? Itu Allah minta janji kepada mereka tentang hidangan. Tapi kalau mereka mungkiri janji, Allah kata apa? فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Okay. Ini benda yang ayat yang sangat penting juga untuk kita lihat kepada janji. Kalau kita abaikan janji-janji tu, kalau kita tengok dalam kisah ini, Allah kata apa? Maka sesungguhnya aku akan seksa kamu dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seseorang pun daripada semua makhluk. Kita tahu tak ni azab macam mana? Kalau kita baca ayat tu, azab dia sangat dahsyat. Azab dia, Allah kata, azab yang nak diberi kepada kamu adalah azab yang tak pernah diberi kepada mana-mana manusia sebelum kamu. Kalau kita belajar sejarah kan, kita tahu kan apa azab yang Allah bagi dekat kaum Lut. Kalau kita tengok kisah kaum Lut tu rasa macam teruknya azab dia. Tengok kaum Samud. Tengok kaum Ad. Apa azab dia kan? Tengok apa azab kepada Firaun. Allah janji azab yang kau dapat tu azab yang tak pernah bagi kepada Firaun, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut. Contoh. Uish, kalau macam tu azab apa ni? Sebab itu tuan-tuan ya, para ulama apabila mereka bincang tentang azab neraka, para ulama kata azab neraka yang paling dahsyat sekali ada 3. Para ulama kata. Yang pertama, azab yang paling dahsyat Allah timpakan kepada Firaun. Azab yang paling dahsyat neraka Allah bagi kepada orang munafik. Kita baca surah An-Nisa kan, kita akan jumpa orang munafik ni, mereka duduk pada neraka yang asfala minan nar. Darki asfala minan nar. Satu lagi kat mana? Dekat orang ni, Al-Hawarij. Jadi kalau kita baca ayat ni, kita kaitkan dengan dekat pembukaan tadi. Ya Allah, beratnya kalau kita langgar janji-janji Allah ni.
Okey, selesai bab ni. Okey, lepas tu kita tengok satu contoh yang Allah menyebut tentang orang yang telah mungkiri janji untuk mengesakan Allah. Allah menyebut tentang orang-orang Nasrani. Kita boleh baca pada ayat nombor 116 dan ayat nombor 117, 118 sampailah hujung. Cuma kalau kita baca dekat ayat nombor 117 ni, ini adalah pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Nabi-nabi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pun akan hisap mereka. Semua Nabi Allah akan hisap, Allah akan bicarakan. Antara yang Allah bertanya kepada Nabi Isa, Allah Ta'ala tanya. Kita kena bacalah pada ayat ni, 116 ni. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Isa. Wahai Isa bin Maryam, Allah kata. Engkau ke yang kata? Maksudnya soalan macam Allah kata, engkau ke yang suruh kepada umat-umat engkau ni, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Inilah ayat yang nak dikaitkan dengan Trinity. Kan Trinity tu kata 3 Tuhan kan? Nabi Isa Tuhan, mak dia Tuhan, Allah tu Tuhan. Jadi inilah di antara ayat rujukan dia. Jadi Allah Ta'ala ketika panggil semua makhluk di akhirat, Allah Ta'ala soal siasat Nabi Allah Isa, sebab kita tahu kan, kalau kita belajar agama terbesar dekat dunia sekarang, agama apa? Adalah agama Kristian. Lepas tu Islam. Jadi nanti di hari akhirat Allah Ta'ala tanya, Isa, wahai Isa, engkau ke yang suruh mereka jadikan engkau tu sebagai Tuhan, mak kau tu sebagai Tuhan selain Allah? Kita tahu Nabi Isa jawab. Nabi Isa ni dia kata, Nabi Isa ni dia memuji Allah dulu. Dia kata, Subhanak, Maha suci engkau ya Allah. Dia kata tak patut kalau aku mengatakan sesuatu, dia kata tak patut bagi aku mengatakan sesuatu yang tak berhak untuk aku katakan. Jadi Nabi Isa ni dia cakap berlapik dengan Allah. Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, jika aku cakap macam tu, engkau tahu kan? Sebab kau kenal aku ya Allah. Aku tak kenal engkau ya Allah. Aku tak tahu banyak benda ya Allah. Tapi kau tahu banyak perkara ya Allah. Engkau tahu kan ya Allah sama ada aku berkata atau aku tidak berkata. Kan Nabi Allah Isa dia tak cakap. Nabi Isa dia tidak mengatakan secara kata, aku tak ada kata, aku tak ada kata. Tapi Nabi Isa ni dia berlapik dalam kata-kata dia. Dia kata, ya Allah, pertama dia jawab apa? Ya Allah, tak patut aku cakap, aku ajar sesuatu yang tak patut aku ajar. Ya Allah, jika kau tahu aku berkata, jika aku kata seperti itu, engkau maha mengetahui tentang apa yang aku katakan. Kemudian ayat nombor 117, baru Nabi Isa memberikan jawapan secara terang. Dia kata, aku tak kata pun kepada mereka, aku tak sampaikan pun kepada mereka, aku tak ajar pun kepada mereka, melainkan apa yang engkau perintahkan kepada aku. Untuk aku katakan, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi Nabi Isa pun dia terangkan apa yang telah dia lakukan. Jadi dekat sini kita ambil ayat ni sebagai apa? Contoh manusia yang telah memungkiri janji di kalangan Ahlul Kitab, iaitu orang Nasrani. Lepas tu kita lihat penutup dia pada ayat 119 sebelum ayat 100 ke-20. Allah menyebutkan tentang apa balasan bagi orang yang menepati janji. Kita nampak cantik kan susunan ayat. Mula-mula sebut tentang tunaikanlah janji-janji. Ujung surah Al-Ma'idah, Allah menyebut tentang apa balasan
kalau kamu tepati janji. Kalau kita ambil pada ayat sebelum ni, kan Allah perintah ada lebih kurang dalam 19 perintah, kan. Kita tak makan khinzir, kita tak makan makanan yang Allah haramkan, kita makan yang disembelihkan Allah. Antara balasannya Allah kata apa? Qala Allahu hadza yaumu. Allah kata, Allah berfirman, inilah hari yang orang yang benar, yanfa'us sadiqina sidquhum. Inilah hari bagi orang yang benar. Orang yang benar apa? Pada berkata-kata dan pada perbuatan dia. Dia mendapat manfaat daripada kebenaran mereka. Ini orang yang benar apa? Yang benar dalam janji. Dia benar dalam janji. Allah kata, inilah hari yang sangat bertuah bagi orang yang benar. Orang yang tunaikan janji dia. Dia dapat manfaat hari ini. Apa dia kata Allah? Mereka mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan sekadar dapat syurga kekal selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Dan mereka juga redha kepada Allah. Allah kata, Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang amat besar, kata Allah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap jelas tentang penutupan surah Al-Ma'idah ini mempunyai berkaitan yang jelas dengan pembukaan Ma'idah. Jadi lepas ni kalau baca surah Ma'idah, kita akan ingat apa? Kita akan ingat tentang tunai janji. Alhamdulillah. Walaupun kita tak dapat nak belajar satu ayat kepada satu ayat. Okey, silakan. Ustaz Kak nak tanya, maknanya pada ayat 114 tu adalah doa Nabi Isa. Macam kalau contoh kita doa macam contoh doa murah rezeki lah Ustaz kan. Tapi kalau lepas kita doa tapi kita tak tunaikan janji kita, adakah kita termasuk dalam golongan seperti orang Hawariyun ni? Okey. Kalau dari sudut balasan dia, pasti ada balasan bagi siapa-siapa yang tidak menunaikan janji. Cuma dalam kisah ini, kita minta Allah nak makan rezeki yang halal kan. Kita tak tunai janji sebab Allah bagi kita rezeki. Okey, dia tidaklah seperti makanan dari langit yang turun betul-betul dari langit, sebab mereka dapat tengok mukjizat Nabi Isa tu betul-betul makanan tu dari langit kan. Sebab makanan tu kan turun memang dari langit. Macam kita ni makanan yang biasa-biasa. Tapi tetap kita kena menunaikan janji kita untuk beriman kepada Allah dan sebagainya. Maka sudah pasti azabnya tidaklah sama seperti golongan Al-Hawariyun. Kalau kita tengok dari sudut konteks ayat tu, tapi tetap ada kepada pengajaran dia, tetap kena tunaikan janji kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Okey. Sebab dekat dalam ayat ni dia sebut tentang kufur. Kalau macam kita tak kufur, kan kita hanya kita tidaklah mensyirikkan Allah, sudah pasti balasan kepada mensyirikkan Allah tak sama dengan balasan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kita terus kepada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni dia sebenarnya membawa semula cerita tentang Al-Ma'idah sebenarnya. Tapi dia bukan nak cerita dia ada bawa benda yang sama. Dia membawa isu yang sama tapi konteks lain. Kalau tadi dalam bab makan kan, Al-An'am ni kan binatang ternakan. Jadi kita akan tengok apa sebenarnya cerita di sebalik binatang ternakan ini. Okey, untuk kita memasuki tajuk ni, mari kita kita lihat terlebih dahulu tujuan bagi surah Al-An'am. Okey, tujuan suratul
Al-An'am. Okey. Kalau kita baca surah Al-An'am, okey, surah Al-An'am juzuk yang ke berapa surah Al-An'am? Dia adalah juzuk yang ke-7. Surah Al-An'am juzuk yang ke-7 ayat 1 sampai ayat nombor 110. Termasuk juzuk yang ke-8. Tak faham Surah Al-An'am ni ada, surah Al-An'am ada berapa ratus ayat? Kita cuba tengok. 165 ayat kan? Surah Al-An'am. Ya, betul Ustaz. Okey, surah Al-An'am ada 165 ayat. Okey, 165 ayat surah Al-An'am ini kita boleh kita boleh bahagikan dia, bukan kita bahagikan lah, telah dibahagikan oleh para ulama kepada 2 juzuk. Okey, ayat 1 sampai 110 surah Al-An'am adalah juzuk 7. Selebihnya adalah juzuk yang ke-8. Jadi selesai kita belajar surah Al-An'am ini, kita dah sampai kepada juzuk yang ke-8. Okay. Apa tujuan surah Al-An'am? Surah Al-An'am ini melihat kepada isi kandungan surah Al-An'am, para ulama mencadangkan surah Al-An'am ini tujuan dia sebenarnya Allah nak memberitahu kepada kita bahawa hukum hakam ataupun hukum syariat hanyalah berada pada kekuasaan, hanya berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Maksud dia adalah surah Al-An'am ni Allah nak bagi tahu kepada kita bab menentukan hukum hakam. Boleh, hukum halal, hukum haram. Ia sebenarnya adalah milik Allah. Tak ada mana-mana manusia yang ada kuasa. Tidak ada mana-mana manusia yang ada otoriti untuk menentukan yang ini halal, yang itu haram. Tak boleh. Sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa yang Nabi sebut sudah pasti dari Allah. Inilah sebenarnya tujuan bagi surah Al-An'am. Sebab itu kalau siapa yang dah belajar nama surah Al-An'am, tuan-tuan mengetahui Al-An'am itu adalah apa? Adalah binatang ternakan. Kenapa dengan binatang ternakan ni sehingga dijadikan nama surah? Okey, saya harap tuan-tuan ingat kan kenapa dengan Al-An'am tu. Siapa boleh bantu saya sebutkan tentang Al-An'am tu, isu apa? Yang dikaitkan dengan nama surah. Okey. Ingat lagi tak? Okey, tak apa. Saya ingatkan semula. Okey, begini. Untuk faham pembuka dan penutup ni, kita kena faham tujuan surah dulu. Sangat penting. Okey, begini. Kalau kita belajar nama surah Al-An'am, dia tentang haiwan ternakan. Kenapa dengan haiwan ternakan ni? Okey, begini. Orang Arab di Mekah dulu, mereka ada tak binatang ternakan? Kita kata tentu ada, betul. Okey, binatang ternakan. Okey. Orang Arab dulu sebelum turunnya surah Al-An'am, ingat surah Al-An'am ni dia surah Makkiyah. Dia surah tentang akidah. Surah apa? Orang Arab dulu mereka ni memandang-mandai tau. Mereka memandang-mandai apa? Mereka memandang-mandai dia sendiri buat satu hukum. Dia kata haiwan ternakan ni
ini tak boleh makan, ini boleh makan. Macam tu. Bukan pada ternakan saja, katakan pada tanam-tanaman. Yang mereka tanam, mereka kata, yang ini untuk Allah tanaman ni. Tanaman satu lagi sebahagian dia untuk bahala-bahala mereka. Kalau kita tengok macam kes paling nampak sekali di India. Kita tahu kan di India mereka buat undang-undang apa? Undang-undang parlimen dia. Siapa tahu? Apa antara undang-undang yang telah dikuatkuasakan oleh Perdana Menteri India? Modi itu. Dia tu seorang ekstremis India. Kita tahu tak apa undang-undang yang dia dah buat, yang diluluskan dah di parlimen mereka? Mereka akan mengambil tindakan bagi siapa-siapa yang menyeksa lembu-lembu. Sebab itu minoriti orang India Muslim dekat sana, mereka akan ditangkap, akan diseksa jika mereka menyembelih lembu-lembu. Sebenarnya apa yang orang India sucikan? Sebab orang India ni dia menganggap lembu tu sebagai mother. Mereka menganggap lembu itu sebagai ibu yang membawa kepada kesuburan bagi mereka. Orang India ni. Sebenarnya apa yang mereka buat tu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang Arab Mekah. Orang Arab Mekah dulu, mereka ini menggunakan lembu-lembu ini adalah untuk apa? Untuk berhala-berhala. Tak boleh, manusia tak boleh makan. Ada sebagainya untuk dibagi kepada berhala-berhala. Tuan nak tahu maklumat tu, kita kena tengok pada ayat 136 suratul Al-An'am. Kita akan jumpa yang mereka pandai-pandai buat hukum. Mereka kata ada sebagai lembu ni, okey, ni boleh untuk orang makan. Sebagai lembu ni tak boleh. Ini nak kena dipersembahkan kepada berhala-berhala. Kita buka ayat 136 tu. Okey, kita dah masih ingat? Kalau dah belajar nama surah tu masih ingat? Okey. Dan kalau kita ingat pada zaman Nabi Musa pun, mereka telah menjadikan alat lembu sebagai sembahan. Okey. Kita kembali kepada tajuk kita. Okey, kalau tu dah jelas maklumat ni, maka turunlah surah Al-An'am yang mengajar kepada manusia. Jangan nak menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Jangan nak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jangan nak memandai-mandai dalam buat hukum. Kenapa dalam bab hukum ni kita tak boleh memandai-mandai, tuan-tuan? Tuan-tuan, siapa yang memandai-mandai membuat hukum bertentangan dengan apa yang Allah tentukan, sebenarnya boleh bawa kepada syirik. Kita jangan ingat syirik ni hanya sembah patung dan berhala saja. Tak. Sebenarnya syirik boleh berlaku jika kita mengambil tugas Allah. Kita mengambil kerja Allah, menentukan ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini tak halal. Tak boleh. Yang boleh, yang ada satu-satunya yang ada tugas menentukan halal dan haram, hanyalah Allah. Siapa yang menghalalkan yang Allah kata haram? Contoh, kalau Allah kata daging babi tu haram. Kita belajar Al-Ma'idah tadi. Tapi kalau kata halal, dia buat syirik. Dia syirik, tuan-tuan. Tuan-tuan, iya, dia buat syirik. Sebab itu, kalau kita belajar hukum halal haram, kata tuan buka buku kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, tajuknya bukunya Al-Halal wal Haram Islam, salah satu kaedah halal haram boleh bawa kepada syirik dalam bab halal haram. Lepas tu jangan memandai-mandai. Jangan, tuan-tuan. Jangan cepat-cepat nak kata ini haram. Jangan cepat-cepat nak kata ini halal. Sebab dia boleh bawa kepada kesyirikan. Sebab pada syirik. Okey. Jadi setelah kita tahu maklumat itu,
Dan untuk kita menguatkan lagi, Allah je yang layak, yang boleh menentukan segala hukum hakam. Haram ke, kan, wajib ke, sunat ke, Allah saja. Maka kita tengok kepada pembukaan suratul Al-An'am. Waktu kita buka dekat suratul Al-An'am, Allah menyebutkan tentang kesyirikan, iaitu orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Ni. Dengan Tuhan mereka tu, Tuhan apa? Kita tahu kan, orang kafir Tuhan mereka pun sewaktu konteks ayat ni turun. Mereka kan menganggap patung-patung dan berhala-berhala itu adalah Tuhan mereka. Jadi mereka telah menyamakan antara Allah dengan Tuhan mereka. Sebab itu saya minta tadi tengok pada ayat 136 pada sumber penamaan surah tentang Al-An'am. Lepas kalau kita baca dekat nama surah pada ayat 136 tentang Al-An'am tu, kita akan jumpa mereka ni menyamakan Allah dari sudut ni. Kalau kita baca pada terjemahan ayat 136 tu, mereka kata macam ni. Allah kata, dan mereka telah memperuntukkan. Saya kena tunjuklah kot. Saya setuju tuan-tuan. Saya kena tunjukkan pada tuan-tuan maklumat ni. Okay, tuan-tuan nampak tak saya bentang juzuk 8 ni? Tuan-tuan nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Okey, nota ni dia dekat nota sinopsis. Juzuk 8, kita tengok dekat sini. Ni dekat sini. Ni dekat nota dia. Perbuatan orang musyrikin terhadap haiwan ternakan. Mereka buat apa? Inilah yang menjadi punca kepada nama surah. Mereka buat apa? Kita baca dekat sini, kita akan jumpalah perkataan wal an'am tu. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Baca kat sini. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah sebahagian daripada hasil tanaman dan binatang ternakan yang Allah ciptakan. Nampak tak? Kenapa Allah kata yang diciptakan itu? Nak mengatakan bahawa Allah cipta haiwan ternakan itu, maka orang yang Allah yang cipta itulah yang berhak buat sesuatu pada apa yang diciptakan, yang Allah ciptakan. Mereka buat apa tahu? Lalu mereka berkata, ini adalah untuk Allah, haiwan ni. Dan ini untuk berhala kami. Nampak tak? Mereka samakan tak Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka. Itu pembukaan. Tapi waktu kita baca pembukaan, mungkin kita tak nampak lagi. Sebab tu kita kena belajar nama surah. Sebab nama surah Al-An'am, dia bukan jumpa pada ayat nombor 1. Tapi pada ayat nombor 136, dia dekat hujung-hujung dah. Mereka samakan Allah tu dengan patung-patung. Jadi mereka bahagi dua. Tanaman ni ada yang sebahagian untuk Allah, ada untuk berhala kami. Binatang ternakan ni pun, ini untuk Allah, ini untuk berhala kami. Lepas tu, Allah kata apa dekat sini? Maka apa yang telah ditentukan untuk berhala mereka tidak sampai kepada Allah, manakala apa yang telah ditentukan untuk Allah sampai pula kepada berhala mereka. Allah kata sangat buruk apa yang mereka hukumkan. Apa maksud dia? Ni kita baca Quran ni, kan, kena ambil perhatian tentang bab ni, sebab zaman sekarang ni ada orang cepat-cepat nak menghalalkan, ada cepat-cepat nak mengharamkan, cepat-cepat nak jatuh hukum. Jangan. Dia boleh bawa kepada kesyirikan. Okay, maksud dia apa? Tengok dekat sini. Ini contoh dia. Kan? Ini ringkasan dia. Kita telah cerita dah pada nama-nama surah pun kita dah bentangkan. Tanaman dan binatang ternakan. Sebagai untuk Allah, sebagai untuk mereka. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, mereka telah buat dua kesalahan lah. Kesalahan pertama, syirikkan Allah sebab samakan Allah ni dengan patung-patung mereka. Kesalahan kedua, mereka curang dalam perbahagian. Maksud dia macam ni. Contoh.
Contohnya mereka tanam sayur. Contohnya mereka ada lembu lah. Mereka boleh lembu. Jadi kalau macam lembu ni macam ada cacat sikit, mereka cepat-cepat je nak bagi lebih kepada bahala-bahala. Faham tak? Tapi kalau macam untuk berhala mereka memang nak kira betul-betul. Tak boleh, tak boleh. Ini memang untuk berhala. Kita tak boleh bagi untuk lebih. Contohnya macam musim. Contohnya musim lah. Contoh musim macam contoh mereka kata macam ni. Okey, kalau tanaman ni kalau tanaman ni keluar 10 kilo untuk Tuhan. Tuhan tu bukanlah bagi Tuhan makan. Maksud dia adalah kita bagi orang miskin makan, bagi orang makan ke nak digunakan untuk makan. Kalau dia lebih, sepatutnya lebih tu walaupun lebih bagilah ke juga untuk Allah, tapi tak mereka berkira lebih ada lebih sikit ni, kita kan tadi had 10 kilo je, tapi ada lebih 1 kilo ni, 1 kilo ni kita bagilah dekat bahala kita, sama macam tu. Itulah ayat yang Allah sebut tadi. Okey, boleh faham? Okey, jadi kita nampak dekat pembukaan ni. Okey, pada ayat pertama kita tengok pada ayat pertama Allah sebut dekat ayat mula-mula Allah memuji dirinya kerana dia telah menciptakan langit dan bumi, waja'ala dhulumati ila nur, dhulumati wan nur. Allah kata summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, namun orang yang kafir itu menyamakan dengan Tuhan mereka, telah menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Jadi Allah buka ayat itu yang pertama sekali dekat pembukaan dia. Kemudian Allah Ta'ala tutup dekat ayat nombor 164. Ayat nombor 164 kan ayat yang sebelum akhir kan, surah Al-An'am kan 165. Penutup dia Allah sebut tentang apa? Allah ulang kembali. Tengok tu tuan-puan ya. Ayat 164 dah. Ini kalau kita baca 164 ni, dia dah masuk juzuk berapa ni? Ini dah masuk juzuk yang ke-8 tau. Ni juzuk 8 ni. Ayat 114 ni dah masuk juzuk 8. Penutup surah Al-An'am, Allah ulang balik apa yang Allah sebut pada ayat pertama suratul Al-An'am. Jauh kan? Kalau kita tengok bilangan juzuk ni, jauh je. Kan? Juzuk 7 sampai juzuk 8, ataupun kita kata ayat 1, isu dekat ayat 1 Allah ulang balik dekat ayat last kali ni. Allah ulang apa? Perbuatan yang tidak patut, iaitu mencari Tuhan selain Allah. Jadi kesimpulan dia apa? Sebenarnya macam ni. Okey, waktu kita belajar ayat pertama, Allah hanya memberitahu bahawa mencari Tuhan lain selain Allah. Allah bagi tahu ada orang kafir tu mereka cari Tuhan lain selain Allah. Lepas tu Allah ulang balik dekat penutup surah Al-An'am, Allah kata tak patut mencari Tuhan lain dari selain Allah. Macam mana kita tahu tak patut tu? Sebenarnya sama je ayat 164 dengan 165 tu. Dia ada perkataan tidak patut juga. Kaedah dia macam ni. Tengok ya kat sini. Waktu kita baca ayat pertama pembuka, Allah kata orang yang kafir menyamakan Tuhan dengan Allah tu dengan Tuhan mereka yang lain. Sebenarnya ayat ni jadi tak patut juga. Sebab apa? Sebab mula-mula Allah bagi tahu dialah yang mencipta langit dan bumi serta menjadi gelap dan terang. Maksudnya Allah pencipta langit dan bumi. Tapi kenapa pergi cari Tuhan lain? Maksud dia macam tu. Jadi Allah ulang semula ayat pertama ni dari sudut maksud dia pada penutup. Jadi kita bacalah penutup dia. Penutup dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Qul aghairallahi abghi rabba. Allah kata, katakan pada mereka Muhammad,
patut ke aku mencari Tuhan selain Allah? Faham tak? Maksudnya Allah minta Nabi menyampaikan dengan ucapan Nabi yang mengatakan, patut ke aku cari Tuhan lain selain Allah? Kenapa Nabi kena tanya seperti ini? Kalau kita tengok dekat pembukaan tu, Allah kata orang kafir tu dia telah cari Tuhan lain selain Allah. Dia samakan Allah tu dengan patung-patung dia. Jadi dekat penutup dia ulang balik dengan mengatakan, patut ke aku nak cari Tuhan lain selain Allah? Okay, nampak tak dia punya persamaan dia? Pembuka dengan penutup. Maknanya isu dia sebenarnya pasal apa? Sebab tu penting pelajar kita tengok, pembuka dan penutup dia bagi satu kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Memang tak patut cari Tuhan lain selain daripada Allah. Jelas tak? Faham tak? Faham kan? Okay. Tapi tak habis lagi. Kita nak tengok sudut kedua pembuka penutup. Sudut kedua. Sudut kedua ni, dia adalah jawapan kepada kenapa tak patut samakan, kenapa tak patut cari Tuhan lain selain Allah. Maka sudut kedua ni memberi jawapan. Jadi waktu kita baca ayat pertama dengan ayat yang kedua, dekat suratul Al-An'am, Allah kata apa? Dia adalah pencipta langit. Allah pencipta bumi. Allah menciptakan manusia. Jadi sudut dia dari sudut penciptaan. Okay, kita tengoklah ayat nombor 1, kita faham dah. Dekat ayat 1 lah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dekat sini kan Allah mulakan, Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Okay. Kenapa dia jelaskan maklumat ini? Mula-mula lagi Allah terangkan, dialah pencipta langit, pencipta bumi. Lepas tu ayat 2 Tuhan kata apa? Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kamu daripada tin, iaitu tanah yang bercampur dengan air. Kenapa disebut macam tu? Kenapa perlu bagi tahu macam tu? Okey, dia ada kaitan dengan yang tidak patut cari Tuhan lain tadi. Faham tak maksud dia? Okey, nanti kita kaitkan sekali lagi. Okay, kita tengok dulu pada penutup dia. Waktu kita baca dekat penutup surah Al-An'am, ayat akhir 164, bukan ayat akhir lah, ayat kedua terakhir 164 ni, Allah menerangkan. Kalau pembuka, Allah kata dia pencipta langit, pencipta bumi, pencipta manusia. Maka penutup ayat, Allah menyebutkan sekali lagi, dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Inilah ayat kita ambil semula yang ni. Ayat yang ayat yang Allah ni Rabba, ayat yang wa huwa rabbu kulli syai, dialah Rabb bagi segala sesuatu. Nampak tak? Maksud dia ayat ni, penutup dia Allah tutup sebelum ayat terakhir tu Allah kata dialah Rabb bagi segala sesuatu. Lepas tu kalau kita baca ayat hujung sekali surah Al-An'am, Allah sebut dia tu pemilik langit dan sebagainya. Apa perkaitan penutup ini yang menjelaskan tentang Allah itu Rabb bagi segala sesuatu? Rabb segala sesuatu tu apa? Segala sesuatu tu apa? Pembuka dah bagi tahu. Segala sesuatu tu langit-langit, bumi, kegelapan, terang, manusia, itulah segala sesuatu. Okay. Jadi, kalau kita gabungkan pembuka, penutup, sudut yang kedua, pembuka dan penutup sudut yang pertama, maka kita akan dapat kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah memang tak patut
mengambil Tuhan lain selain Allah. Memang tak patut. Kenapa tak patut? Kerana Allah lah Rabb bagi segala sesuatu. Kerana Allah lah pencipta langit-langit dan bumi dan diri kau sendiri manusia. Okay, itulah kombinasi antara sudut satu dan sudut dua pada pembuka dan penutup. Lepas tu tapi tak habis lagi. Apa kaitan dengan tujuan surah ni? Kaitan dengan tujuan surah ni adalah cara kamu nak mengesakan Allah adalah dengan menyerahkan bab-bab hukum, hakam, halal, haram, wajib ke sunat ke sebagainya kepada Allah. Okey. Lepas tu dikuatkan pula dengan nama surah Al-An'am. Wallahu ta'ala a'lam. Khatam dah kita sampai juzuk yang ke-8 kita. Okey, dapat faham tentang surah Al-A'raf. Walaupun kita tak hafal surah Al-An'am, betul tak? Kita tak hafal surah Al-An'am. Tapi dengan metod, dengan kita belajar kaedah seperti ini, sekurang-kurangnya kita dapat benda yang paling utama. Belajar pada nama surah, belajar pada tujuan surah, lepas tu belajar pada pembuka dan penutup. Dan kalau kita imbau kembali, ada berkaitan tak suratul Fatihah dengan Al-An'am? Ada kan? Kan surah Al-Fatihah kata, Allah itu adalah Rabbil Alamin. Kan? Nampak tak? Kalau kita nak berkaitan dekat sini. Sikit kan? Dekat sini kan Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Ini kalau kita belajar nanti, modul satu lagi kita akan belajar pembukaan yang sama. Al-Fatihah ada tak Alhamdulillah? Ada kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dekat sini pun ada Alhamdulillah. Dia ada sama dekat Alhamdulillah. Jadi ayat yang pertama ni sebenarnya menjelaskan ayat yang dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah hanya kita tahu Allah puji kerana dia itu adalah Rabbil Alamin. Betul tak? Tapi Allah tidak jelaskan apa itu Al-Alamin. Maka surah Al-An'am menerangkan Al-Alamin itu adalah As-Samawat wal-Arda Al-Zulumat An-Nur. Termasuklah ayat yang kedua. Termasuklah siapa? Termasuklah manusia. Okey tuan-tuan, semoga jelas dengan perbincangan kita pada pagi ini. Saya buka kepada soalan kalau ada. Silakan. Ada pertambahan ke? Ada apa-apa nak tanya? Nak ditambah? Tuan-tuan jelas tak? Boleh ikuti tak? Boleh ikuti dengan baik tak maksud saya? Kalau susah nak nampak berkaitan, tolong maklumkan. Okey. Kalau dah jelas, sebab itu saya syorkan ya, cara terbaik untuk faham lagi Quran ni, pertama kena ikuti yang sinopsis tu. Siapa-siapa yang belum dengar sinopsis tu, ikut sinopsis. Bukan maksud saya mesti dengar pada saya, tidak. Bukannya, mana-mana pun kalau tetap ikuti kelas sinopsis, belajar sinopsis dulu. Sebab sinopsis ni dia mengajar pembahagian segmen-segmen. Okay. Lepas tu yang kedua, tuan-tuan ikuti ataupun baca semula nota, nama dan tema surah. Dia membantu lagi menguatkan. Lepas tu kita ambil pula modul pembuka dan penutup. Tapi belum lengkap lagi, ada satu lagi modul yang kita akan belajar nanti. InsyaAllah. Lama-lama kita boleh faham Quran. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Ya, Puan. An'am ni cuma untuk, mungkin saya tak sempat nak baca nota dia. An'am tu cuma untuk binatang-binatang ternakan saja atau semua jenis binatang?
Kalau al-an'am ni memang dia dipanggil untuk binatang ternakan yang kita sebelih dia. Macam lembu, itu dipanggil al-an'am. Tetapi yang makanan tadi tu, yang makanan yang kita bincang tadi tu, dia ada kaitan juga selain daripada al-an'am. Tapi al-an'am memang dikhususkan dengan haiwan-haiwan yang kita sebelih. Jadi kalau kita buat ibadat kurban kan, dia memang merujuk kepada al-an'am. Dia tidak merujuk kepada sebuah binatang. Kalau sebuah binatang kita boleh makan, ayam pun kita boleh buat kurban. Tak boleh. Ayam tidak boleh dijadikan sebagai ibadah kurban kerana dia tidak termasuk di dalam al-an'am. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, Ya. kalau boleh dapatkan dia punya munasabah dengan surah Al-Ma'idah tadi, macam mana ya nak kaitkan dengan Al-An'am tu? Kalau kita nak kaitkan dengan Al-Ma'idah tu, kan Allah telah jelaskan cara, kita katakan yang menentukan hukum hakam perundangan milik Allah. Jadi dekat surah Al-Ma'idah, Allah kan yang mengatakan tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Maknanya Al-Ma'idah telah menunjukkan bahawa Allah lah yang berhak untuk menghalalkan, Allah lah yang berhak untuk mengharamkan. Nampak tak perkaitan dia? Boleh faham tak? Perkaitan dia maksud, jadi dekat surah Al-Ma'idah tadi, kan kita belajar Allah yang tetapkan larangan makan, Allah menghalalkan. Maka apabila sampai dekat surah Al-An'am, Allah membawa kita contoh bahawa pada zaman Mekah dulu, sebab ni surah Makkiyah, pada zaman Mekah dulu ada orang telah memandai-mandai dalam bab binatang ternakan tadi. Sebab itu kenapa Al-Ma'idah dulu? Sebab Al-Ma'idah ni kan dia surah Makkiyah, surah Madaniyah. Jadi apabila surah Madaniyah kan dia dah pergi terus kepada perintah. Jadi dekat Al-An'am Allah mengimbau kembali kepada kita semua dalam masa yang sama. Allah nak kuatkan tadi. Kenapa binatang ini dihalalkan makan? Kenapa binatang tak boleh makan darah, tak boleh makan binatang yang mati, tercekik sebagainya tadi? Digabungkan dengan Al-An'am menunjuk itu adalah di bawah kekuasaan, di bawah autoriti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada lagi tu, dia ada lagi sebenarnya hubung kait yang lain. Tapi itu nanti modul untuk belajar antara surah sebelah dengan surah sebelah tu, itu kita akan pergi nanti modul selepas habis modul yang pembuka dan penutup tu. Kita akan nampak dengan lebih jelas lagi apakah hubungan antara Al-An'am dengan Al-Ma'idah. Baik, silakan. Baik. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fikum barakallah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Insya-Allah besok kita teruskan dengan surah yang berikutnya selepas daripada surah Al-An'am. Kita belajar lagi 2 surah insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah.